A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita dapat meneruskan kuliah maghrib kita di Masjid Sayyidatina Khadijah di Seremban Selatan. Tuan-tuan Seremban Jaya, minta maaf, Seremban Jaya. Dan tajuk kuliah seperti biasalah tuan-tuan tema dia atau maudhu' dia berkaitan dengan pengukuhan akidah menerusi mukjizat Al-Quran dan sunnah Nabi daripada aspek saintifik dan matematik. Jadi tuan-tuan, berulang-ulang kali saya kena peringatkan diri saya sendiri dan juga tuan-tuan dan puan-puan bahawa manusia ni sifatnya ingin melihat bukti. Seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat nombor 260, menceritakan kisah Nabi Ibrahim AS memohon kepada Allah untuk melihat bukti. Walaupun Nabi Ibrahim AS ini sudah beriman, tetapi dia nak menenangkan hatinya. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin yatma'inna qalbi. Sadaqallahul azim. Apabila berkata Ibrahim kepada Tuhannya, wahai Tuhanku, tunjukkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Tidakkah kamu percaya? Aku percaya, tetapi aku nak tenangkan hatiku. Itu dialog di antara Nabi Ibrahim AS dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ibrahim ingin melihat akan kekuasaan Allah, bukan kerana Nabi Ibrahim tidak percaya, tapi nak tenangkan hatinya. Kita manusia biasa tuan-tuan memang banyak persoalan-persoalan yang muncul dalam minda kita berkaitan dengan akidah tuan-tuan kadang-kadang ada persoalan-persoalan yang timbul, kita jadi keliru dan sebagainya. Tuan-tuan, Allah Ta'ala menjanjikan kepada kita semua untuk menunjukkan bukti kebenarannya agama yang kita anuti. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Sadaqallahul azim. Maksud ayat tersebut, kami akan perlihatkan tanda-tanda kami pada ufuk-ufuk dan pada diri mereka sendiri hingga jelas kepada mereka bahawa yakni Quran ada benar. Tidakkah cukup bagi kamu bahawa sesungguhnya dia menjadi saksi kepada segala sesuatu. Jadi tuan-tuan apabila kita memerhatikan alam, mengkaji alam, dan kita lihat apa yang Quran kata, nanti kita akan kata betul Quran. Kita akan sebut betul Quran kali ini dengan sanubari kita tuan-tuan bukan lagi dengan setakat dengan kita punya mulut seperti mana lazimnya kita sebut bila kita baca Quran. Sadaqallahul azim. Kali ini tuan-tuan, selepas kita membuat kajian-kajian, pemerhatian, kita akan kata betul Allah dengan sanubari kita. Contohnya tuan-tuan saya sudah tunjukkan di masjid ini beberapa contoh tuan-tuan yang mana kita lihat seperti keindahan susunan Quran yang merasakan khat Allah dan Muhammad surah Al-Hadid tuan-tuan macam mana Allah Ta'ala menyebutkan wa anzalnal hadid, kami turunkan besi. Dan sekarang orang baru tahu bahawa besi datangnya daripada angkasa lepas tuan-tuan dan sebagainya tuan-tuan. Jadi pada malam ini tuan-tuan, saya nak membawa pandangan tuan-tuan, pemerhatian tuan-tuan kepada satu lagi surah yang memang dia menakjubkan. Al-Quran la tanqudi ajaibuhu, Quran takkan habis-habis keajaibannya tuan-tuan. Mari kita tengok surah yang ke-16 tuan-tuan. Surah yang ke-16 itu ialah surah An-Naml.
Surah Naml ialah surah lebah, ya. Surah An-Nahl, surah An-Nahl tuan-tuan, ya, surah lebah. Kalau Naml surah semut. Ya, saya dah tunjukkan surah semut pada kuliah yang lalu tuan-tuan. Jadi malam ini kita tengok surah An-Nahl, yakni surah berkaitan dengan kejap, ada masalah sikit berkaitan dengan lebah tuan-tuan. Tunggu sebentar. Jadi dalam Quran terdapat surah-surah yang namanya ialah nama haiwan tuan-tuan. Kali ini surah An-Nahl, ya, surah lebah. Tuan-tuan, surah ini ialah surah nombor 16, ya tuan-tuan, tengok sini. Surah nombor 16. Ayatnya 128. Anak panah ni tuan-tuan. 128 dan nombor surah nombor 16. Memang kita biasa baca tuan-tuan, tapi kita tak perhatikan benda ni kan tuan-tuan, ya. Kita tidak perhatikan dia punya benda-benda yang seperti inilah tuan-tuan, ya. Mari kita tengok tuan-tuan, ya. Ini surah nombor 16. Jadi nombor surah 16, bilangan ayatnya 128. Sekarang kita tengok tuan-tuan, ya, kalau kita bahagikan nombor surah dia 128, bilangan ayatnya 128 ayat, bagi dengan nombor surah dia, kita dapat nombor 8. Ya, kita dapat 8. Itu kemudian tuan. Okey, nanti kita akan tunjukkan, ya. Sekarang kita tengok tuan-tuan, ya, bilangan Ain. Ain ni dia punya tema dalam surah tuan-tuan, ya. Ain biasanya kalau imam membacakan surah yang panjang-panjang, dia biasa baca satu ain, ya, mudah untuk dia, ya, mengingatkan dia tuan-tuan, ya. Jadi ain ini bahagian ceritanya. Kita tengok tuan-tuan, ya, berapa bilangan ain dalam surah ini. Tuan-tuan kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dia ada 16 ain. Memanglah semasa Quran diturunkan dia tak tulis nombor ain gitu, tapi ini ialah, ya, urutan kisah, cerita, penceritaan. Lebih kurang gitulah tuan-tuan, ya. Tu ada 16 ain dia. Tuan-tuan, bila saya tunjuk kromosom ni, tuan-tuan mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tidak tahu, ya tuan-tuan, ya. Kromosom atau kromosoma ialah bahan pewarisan yang terdapat dalam setiap sel hidup. Maknanya contohnya lah tuan-tuan, ya, dalam badan kita ada sel, dalam sel tu ada nukleus, dalam nukleus tu ada kromosom. Kromosom itu ada DNA. Jadi kromosom itu ialah bahan pewarisan, ya, yang akan menyampaikan ciri-ciri ibu bapa mereka kepada anak. Bapa borek, anak rintik, contohnya lah tuan-tuan, ya. Baik. Jadi kita tengok, ya, lebah jantan dengan lebah betina tuan-tuan, ya. Ini kromosom dalam nukleus. Dalam nukleus ini dia ada kromosom, macam itulah tuan-tuan, ya, kromosom. Jadi kromosom itu dibuat daripada DNA. Baik, ini nukleus, ini kromosom, ya. Daripada nukleus kita keluarkan kromosom dia. Baik, jumlah kromosom lebah jantan, sebab lebah ni ada jantan ada betina, macam manusia juga, ada laki-laki ada perempuan, pokok pun ada, ya. Yang jantan ada betina tuan-tuan. Ini disebut dalam surah Yasin, ya tuan-tuan, ya. Ada pasang-pasangan masing-masing. Nanti sampai satu masa saya ceritakan. Jumlah kromosom lebah jantan ialah 16. Yang betina pula tuan-tuan, dia ada 32.
Tetapi yang 32 tu sebenarnya berpasangan. Dia wajib berpasangan. Kalau tidak berpasangan, dia tak jadi lebah betina. Jadi dia ada 16 pasang. Tuan-tuan, 16 pasang. Itu 16. Nampak tuan-tuan? Ini kromosom tuan-tuan ya. Ini model dia je. Baik. Jadi ini 16 kromosom atau bahan pewarisan untuk lebah jantan ialah 16. Untuk lebah betina 16. Kena sebut 16 pasang. Dia tak boleh disebut 32 kromosom saja, sebab kromosom itu berpasang-pasangan. Dia tak boleh tak berpasangan. Jadi ada 16 pasang kromosom. 16 macam nombor surah. Baik tuan-tuan. Dan tempoh matang bagi Maharani ya, dalam komuniti atau masyarakat lebah, dia ada Maharani, dia ada pekerja, dia ada drone dia tuan-tuan. Drone ni soldadu dia atau yang jantan dia tuan-tuan. Cuba kita tengok tuan-tuan ya. Berapakah tempoh matang Maharani sehingga Maharani itu boleh bertelur tuan-tuan ya. Tengok ni, dia ada 16 hari daripada masa dia bertelur. Allah, nama Allah tuan-tuan. Baik, sekarang kalau kita baca surah An-Nahl ni tuan-tuan, dia ada disebut nama Allah dalam ayat-ayat dalam surah An-Nahl. Dan kita cuba kenal pasti tuan-tuan, ada ayat-ayat yang menyebut nama Allah 2 kali dalam satu ayat. Okey, ini satu, tuan-tuan tengok ya, ayat nombor 18. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tahsuha innallaha ghafurur rahim. Dua nama Allah sini. Dalam yang kedua ya, ayat ni walaqad ba'athna itu di atasnya, tengok dekat penjuru dia tuan-tuan ya, bilangan perkataan Allah yang berpasang-pasangan dalam surah An-Nahl ni ialah apa tuan-tuan? Tuan-tuan dah boleh agak dah ya, semuanya ialah 16 ya tuan-tuan, 16 tuan-tuan. Baik. Berapa alfabet yang tidak digunakan dalam ayat paling pendek dalam surah An-Nahl? Ya, ini ayat nombor 16. Tengok ayat nombor 16 lagi tuan-tuan. Ayat nombor 16 ya. Ini dia punya ayat. Ini ayat yang paling pendek dalam surah An-Nahl. Tuan-tuan ya. Berapakah bilangan perkataan berapakah bilangan huruf yang tidak digunakan di dalam ayat ini? Daripada 28 huruf Arab, berapakah huruf-huruf yang tidak digunakan di dalam ayat ini? Kalau lebah jantan dia cuma 16. Ini ada 16 pasang, ada 32 kromosom. Maknanya 16 kromosom tidak digunakan untuk menghasilkan lebah jantan. Jadi kita tengok sini tuan-tuan ya. Ini saya dah kirakan, yang ini ialah yang digunakan dalam ayat ini. Daripada 28 huruf ini yang digunakan. Jadi yang tidak saintifik tadi segi matematik ya, kita tengok dari sudut saintifik pula tuan-tuan ya. Ini
Sadaqallahul azim. Tuan-tuan, kita tengok ni tuan-tuan ya. Ayat ni, wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi. Anittakhidhi. Apa maknanya tuan-tuan? Ya, kalau tuan-tuan belajar bahasa Arab, dalam bahasa Arab dia ada muannas muzakkar. Ya? Muannas muzakkar, jantan betina. Ya, dalam bahasa Arab gitu tuan-tuan. Kalau dalam bahasa Melayu mana ada jantan betina tuan-tuan ya? Tak ada. Ya? Dalam bahasa Inggeris adalah he, she. Ya, itu saja. Tapi dalam bahasa Arab dia memang ada muannas muzakkar. Perbuatan pun muannas muzakkar. Ya, anta, anti, huwa, hiya, antum, antuna. Nahnu tak adalah tuan-tuan ya. Ya, hum, hunna. Ini ya ada muannas muzakkar. Dan kalau tuan-tuan tengok ni, wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. Ya, sesiapa yang tahu bahasa Arab, ia akan tahu bahawa ini perintah kepada lebah betina. Ayat seterusnya, ayat 69 tu lebih jelas tuan-tuan ya. Nah, tengok. Tengok yang perkataan. Ayat ini lagi jelas tuan-tuan ya, menunjukkan ini adalah perbuatan muannas, perintah kepada betina. Summa kuli, kuli ya, kuli makan. Summa kuli. Kalau kepada jantan, kul, kul, tafadhal kul, makan ya. Summa kuli, makan kamu. Yang jantan tak boleh makan. Kalau dalam masjid ni ada laki-laki dan perempuan, kalau saya kata kuli, perempuan saja yang makan, laki-laki jangan makan. Tapi kalau kul, laki-laki dengan perempuan boleh makan. Sebab itu kaedah dia tuan-tuan ya. Tumma kuli min kuli samarati fasluki. Dengar tuan-tuan, ki, fasluki, ikutilah jalan Tuhan kamu. Itu arahan kepada betina. Subula rabbiki, Tuhan kamu, kamu betina. Kalau jantan, rabbuka, ma rabbuka, laki-laki dan perempuan sekali. Tapi kalau rabbiki, perempuan saja tuan-tuan. Tuan-tuan, ini suatu yang unik tuan-tuan ya? Sebenarnya tuan-tuan, dalam komuniti lebah dia ada kasta. Tengok tuan-tuan ya, kasta. Tengok perkataan ya. Ini dia Quran yang digunakan tadi. Dan kasta dia tuan-tuan tengok ya, ni maharaninya. Maharani seko saja dalam satu komuniti, satu masyarakat lebah. Maharani cuma satu. Pekerja ramai, berpuluh ribu. Drone lebih sedikit bilangan daripada pekerja. Dan tuan-tuan tengok yang bekerja tuan-tuan, ini ya, ini maharani seko saja. Lepas tu ini jantan ya, jadi kurang daripada pekerja. Dan tuan-tuan, yang Allah Ta'ala sebut thumma kuli min kulli samarati fasluki subula rabbiki, perintah kepada betina yang membuat kerja untuk komuniti lebah, untuk masyarakat lebah, ialah lebah pekerja. Ini tahu tak tuan-tuan, ini ialah lebah betina. Lebah jantan dia cuma mensenyawulkan dia punya maharani saja tuan-tuan. Nanti saya cerita terus tuan-tuan ya, saya jelaskan apa dia. Jadi yang
membuat kerja-kerja di dalam sarang, membersihkan sarang, membina sarang, membawa makanan balik ke dalam sarang, itu semua ialah lebah betina. Ya, tuan-tuan tengok ayat yang tadabbur sikit tuan-tuan, macam mana Allah Ta'ala tahu bahawa lebah yang mencari makanan itu, yang membina sarang adalah lebah betina. Thumma kuli min kulli samarati fasluki subula rabbiki. Tuan-tuan, baik. Ini lebah pekerja, tuan-tuan. Tuan-tuan dengar apa komentar dia. Saya dah bagi terjemahan dia. Tengok tuan-tuan, saya ulang-ulang, saya potong dan saya tampal, cut and paste, untuk menunjukkan bahawa saintis ini mengatakan the workers bees are all female. Allah Ta'ala suruh pekerja tu bekerja. Tuan-tuan, okey. Kena tuan-tuan ingat, dalam ayat yang sama Allah Ta'ala subula rabbiki zululan yahruju min butuniha, subula fasluki subula rabbiki zululan, ikutilah jalan Tuhan kamu yang dipermudahkan untuk kamu, tuan-tuan. Jadi kita tengok apa makna zululan, ini ialah mudah, dirubah-rubah, tuan-tuan, mudah berubah, mudah berubah, maknanya dia punya jalan itu mudah berubah. Baik. Dan ayat kita tengok dia punya apa yang Allah Ta'ala bagi isyarat kepada kita. Jumlah ayat dalam surah An-Nahl ialah 128. Dia punya nombor surah 16. Kalau kita bahagikan dia, kita dapat 8. Dan ayat terakhir ialah ayat nombor 128. Dan tuan-tuan tengok, bilangan perkataan dalam ayat ini ialah 8, tuan-tuan, ialah 8. Bilangan perkataan Arab dalam ayat terakhir dalam surah ini ialah 8 perkataan, tuan-tuan, 8. Baik. Apakah isyarat ini, tuan-tuan? Sebenarnya laluan lebah untuk mencari madu ini ialah nombor 8. Cuba kita tengok, tuan-tuan, Baik, kita tengok. Ini yang di tengah-tengah itu, tuan-tuan dan puan-puan, ialah lebah pekerja. Lebah ini dia panggil lebah padang. Dia akan pergi merata-rata tempat, tuan-tuan, dan dia tahu tempat yang ada madu, dia batah balik. Dia batah balik sampai ke sarang dia, tuan-tuan. Lebah padang ni dia akan membuat tarian. Tarian itu bentuk nombor 8, tuan-tuan. Dia punya tarian itu bentuk nombor 8. Okey, bentuk nombor 8. Sekarang kita tengok, tuan-tuan, saksikan video ni. Sebenarnya tarian itu mudah berubah. Tuan-tuan tengok terjemahan dia. Inilah jalan yang dipermudahkan untuk lebah. Lebah boleh ikut, beritahu kepada dia punya kawan-kawan dengan melihat kedudukan matahari.
Itulah dia tuan-tuan ya, dia mudah diikuti oleh lebah sebab perubahan kedudukan matahari boleh dikesan oleh lebah tuan-tuan ya. Ya, bentuk nombor 8 tuan-tuan ya, kita dapat lihat sekarang ni ya, jalan yang dipermudahkan oleh Allah untuk lebah ya, mencari dia punya manisan-manisan tuan-tuan. Ni dia tengok macam tu lah cara dia. Baik, sekarang satu lagi tu, dalam ayat tu tuan-tuan, bila kita baca Quran kita kena tafakkur, tadabbur sikit tuan-tuan ya. Allah Subhanahu wa taala menyebut yahruju min butuniha, kan, daripada ganti nama yang pertama, summa kuli min kulli samarati fasluki subula rabbiki zuluna. Tiba-tiba dalam ayat yang sama Allah Ta'ala sebut yakhruju min butuniha. Kenapa ganti nama ketiga pula digunakan, bukan ganti nama yang tak disebut ya, yakhruju min butuniki kan? Kenapa tak semua macam tu? Kenapa disebut yakhruju min butuniha? Ini juga rahsia tuan-tuan yang saya akan sebutkan nanti ya. Dan satu tuan-tuan ya, lebah ni kecil bukan besar pun. Dan tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut keluar daripada perut, yahruju min butun ini apa, perut tuan-tuan ya. Kita nak tengok lebah tu tuan-tuan, cari manisan, dia gunakan dia punya belalai itu, proboscis ini gunakan untuk menyedot manisan, nektar ya. Dia buah bunga tu kan ada dia punya manisan kan tuan-tuan, disedot dengan gunakan proboscis atau belalai dia. Tapi tuan-tuan tahu ke mana benda tu pergi, yang disedot tu ke mana dia pergi? Mungkin dia kembam saja kat mulut, disimpan kat mulut ya tak tuan-tuan? Kita bukan tahu dari mana dia keluar. Dan ini perut lebah tuan-tuan ya. Perut lebah, ada beberapa perut lebah sebenarnya, ada 3 ya, ada 3 tuan-tuan, ada 3 perut lebah. Baik, sekarang tuan-tuan tengok yang ini ialah ya, dia panggil honey stomach. Honey stomach ni tuan-tuan, dia mengandungi madu lebah tuan-tuan. Lebah ni kecil tuan-tuan, macam mana ya, kalau umpamanya tuan-tuan kita nak tengok anatomi atau bahagian badan lebah tuan-tuan ya, kalau di makmal lah tuan-tuan, kita kena bedah lebah tu. Dan nak membedah lebah ni satu kerja yang agak leceh sikit tuan-tuan. Sebab apa? Saya pernah mengajar pelajar-pelajar saya untuk membedah lipas. Lipas lebih besar daripada lebah kan, lipas segini besarnya tuan-tuan kan ya, ataupun ya besar ibu jari ya, inilah macam mana nak buat tuan-tuan ya. Kita cari lilin tu, kita panaskan sampai dia cair, lepas tu bila dia nak menjadi beku, separuh beku, barulah kita terangkupkan ya, apa namanya, lipas tadi tuan-tuan ya, begitu ya, terbalik kaki ke belah bawah, lepas tu dipotong dia punya bahagian atas, diletakkan dengan jarum peniti, dibuang dia punya lemak-lemak tuan-tuan, barulah disuruh pelajar melukis. Dan nak melukis tu tuan-tuan nak kena pakai kanta, nak tengok ini apa pakai kanta. Kanta pembesaran dekat sekolah memang ada lah tuan-tuan ya? Jadi tuan-tuan, kalau tak diberitahu oleh cikgu ini bahagian apa, pelajar tak akan tahu. Dan lebah kecil, macam mana Quran tahu bahawa dalam lebah ni ada perut, dipanggil perut perut yang disebut honey stomach. Honey stomach maknanya perut madu yang menyimpan madu. Dan tuan-tuan, ini suatu yang ya boleh dikaitkan dengan akidah kita tuan-tuan ya. Macam mana Quran tahu bahawa dalam
Lebah itu ada perut lebah, ada perut madu. Ya, kerana Allah Ta'ala pencipta alam semesta ni, dia cipta lebah, maka dia tahu segala-gala berkaitan dengan lebah. Atau lebah yang mencari madu, Allah Ta'ala katakan ini adalah lebah betina. Ya, dalam perut lebah, ya, dalam lebah ada perut lebah. Dan satu lagi tuan-tuan, ya, satu lagi, kenapa Allah Ta'ala sebut yahruju min butuniha, tuan-tuan, lebah yang mencari madu, manisan keluar tu tuan-tuan, lebah betina. Bila dia balik tuan-tuan, dia balik, dia bukan proses lebah tu sih, lebah yang mencari manisan keluar, dia tidak proses madu itu dalam diri dia. Tapi apa yang dia buat tuan-tuan, apa yang dia buat, sampai saja dalam sarang dia, dia akan, ya, meluahkan, ya, dia punya manisan yang dia ambil daripada bunga-bunga tadi untuk diambil oleh lebah yang menunggu dalam sarang dia. Lebah yang menunggu itu juga lebah betina, tuan-tuan, ya. Tengok ni tuan-tuan, macam tu lah. Jadi lebah, katakan ini lebah yang mencari manisan tadi tuan-tuan, dia akan keluarkan dia punya lebah yang diambil, manisan yang diambil daripada bunga-bunga. Lepas tu disedut oleh lebah yang ketiga yang duduk di dalam sarang lebah. Dan lebah yang ketiga itu dia akan ambil dia punya manisan tadi tuan-tuan, dimasuk, ditelan dan disimpan dalam, ya, perut lebah tadi. Perut hanis sama, ya, perut madu, dan dicampurkan dengan enzim, ya. Lepas tu dia akan keluarkan balik, diluahkan ke masuk mana? Diluahkan masuk ke dalam dia punya sesikat dia, ya. Diluahkan kat situ, masuk ke dalam sesikat. Kemudian apa dia buat tuan-tuan? Dia akan kipas dengan dia punya sayap. Sebab tu tuan-tuan, ya, sarang-sarang lebah ni, ya, dia bunyi bising dengan, ya, dia punya bunyi lebah ni, dia punya dia punya sayap tu dikipas-kipas sampailah dia punya kepekatan dia sampai kepada peringkat 90% lebih tuan-tuan, ya. Tengok tuan-tuan, nampak tak tuan-tuan? So lebah yang menunggu tu lebah betina. Lebah yang ketiga, yahruju min butuniha, keluar daripada perut lebah yang ketiga itu, lebah betina itu tuan-tuan, bukan lebah jantan, ya tuan-tuan. Baik, sekarang kita tengok tuan-tuan, sekarang kita tengok yang seterusnya tuan-tuan, ya. Ini satu yang menarik tuan-tuan, ya. Ini penyakit-penyakit yang boleh diubati dengan dengan madu. Sekarang kita tengok dalam surah An-Nahl ni tuan-tuan, ada ayat berkaitan dengan perangai orang-orang musyrikin di Mekah. Antara sifat orang musyrikin semasa jahiliah ialah apabila mereka dapat anak perempuan, mereka rasa sedih, mereka rasa terpukul. Dia nak fikir apa benda yang dia nak buat dengan anak perempuan yang baru dilahirkan itu. Adakah nak ditanam hidup-hidup, ya, ataupun dibuat macam lain tuan, ya. Jadi ini ayat dia tuan-tuan. Jadi ayat berkaitan dengan sifat perangai orang-orang musyrikin ini diletakkan oleh Allah Ta'ala dalam surah, ya, surah apa tadi, surah An-Nahl. Apa sebab tuan-tuan? Kita tengok dulu tuan-tuan, dalam komuniti, dalam masyarakat lebah sebenarnya, yang menentukan sama ada dia nak anak jantan atau anak betina ialah maharani dia. Tengok tuan-tuan, kita tengok dia mengawan tuan-tuan, ya. Ini drone dengan queen dia, ya. Baik, lepas mengawan, yang drone ni akan jatuh ke bawah dan mati terus. Lepas mengawan dia mati tuan-tuan, ni tengok, ya. Baik, mati terus tuan-tuan. Dan ada benda yang tertinggal tuan-tuan
benda lebah jantan punya benih itu tertinggal di dalam badan lebah betina. Benih dia tertinggal. Dan apa yang lebah betina buat, tuan-tuan? Kalau dia nak tentukan anak jantan, apa dia buat? Kalau dia nak tentukan anak pada masa itu, pada musim itu, dia nak anak jantan sahaja, tuan-tuan, dia tak bagi benih itu mensenyawakan benih maharani itu, maknanya benih dia. Tapi kalau dia nak musim pada masa itu, dia nak anak betina yang dia nak supaya lebih banyak, maka dia bagi benih yang melekat tadi, tuan-tuan, kepada benih dia, maknanya benih maharani tadilah, tuan-tuan. Ini lebah maharani ni, dia akan benarkan dia punya benih jantan itu untuk disenyawakan dengan benih betina. Jadi kita cuba tengok, tuan-tuan, ini dia punya diagram dia ataupun rajah yang menunjukkan bagaimana benih lebah jantan boleh dihalang daripada mensenyawakan benih maharani ataupun membenarkan benih jantan mensenyawakan benih maharani. Jadi yang menentukan sama ada dia nak anak jantan atau anak betina ialah lebah maharani, tuan-tuan. Baik, sekarang kita tengok, tuan-tuan, ayat yang menyebut tentang perangai orang-orang Arab bila mendengar berita bahawa anak dia dapat perempuan, tuan-tuan. Ini dia, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadan wa huwa qadhim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bihi ayumsikuhu ala huni am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Apa maknanya, tuan-tuan? Dan apabila dikhabarkan kepada seseorang dari mereka bahawa ia beroleh anak perempuan, muramlah mukanya sepanjang hari kerana menanggung duka kita, sedang ia menahan perasaan marahnya dalam hati. Jadi dia tak nak anak perempuan, tuan-tuan. Ia bersembunyi dari orang ramai kerana merasa malu disebabkan berita buruk yang disampaikan kepadanya tentang ia beroleh anak perempuan, sambil ia berfikir, adakah ia akan memelihara anak itu dalam keadaan yang hina, atau ia akan menanamnya hidup-hidup dalam tanah. Ketahuilah, sungguh jahat apa yang mereka hukumkan itu. Tuan-tuan, subhanallah, ayat berkaitan dengan perangai orang-orang musyrikin apabila mendapat anak perempuan, diletakkan oleh Allah dalam surah An-Nahl. Sifat An-Nahlu ini ialah maharani menentukan sama ada dia nak anak jantan atau anak betina pada musim-musim tertentu, tuan-tuan. Baik, ada masa lagi Dah syak belum ni? Belum. Okey, 2 minit lagi, tuan-tuan. Saya nak tunjuk, terlewat sikit apa Okey, tuan-tuan, barangkali tuan-tuan duk terfikir, tuan-tuan tuan-tuan tengok ayat yang tuan-tuan selalu baca dalam surah Al-Baqarah ni, tuan-tuan Ayat yang saya tunjukkan ni, tuan-tuan, ayat nombor 26 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yastahyi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha ila akhir ayat. Tuan-tuan, saya tak habis baca. Sesungguhnya Allah tidak segan untuk membuat perbandingan seperti ba'udatan fama fawqaha, seperti nyamuk atau apa yang ada di atas nyamuk itu, tuan-tuan. Ini dia terjemahan, tuan-tuan. Sebenarnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa saja seperti nyamuk hingga ke satu yang lebih daripadanya. Ini terjemahan yang biasa, tuan-tuan. Tapi ayat ni kita boleh lihat daripada sudut saintifik, tuan-tuan. Baik, ini dia punya tafsiran, tuan-tuan. Ba'udatan fama fawqaha. Apa maknanya, tuan-tuan? Ba'udah, ba'udah ini ialah nyamuk betina. Tuan-tuan,
dia muannas, nyamuk betina, ba'udatan. Dan di belakangnya fawqaha, di atas nyamuk betina itu. Nyamuk betina tuan-tuan okey. Sekarang tuan-tuan, nyamuk betina, ba'udat, nyamuk betina. Kenapa tidak nyamuk jantan tuan-tuan? Ya, nyamuk betina ni dia menghisap, ini nyamuk jantan nyamuknya. Ini nyamuk betina tuan-tuan. Ya, ini nyamuk betina yang menghisap darah. Ingat tuan-tuan ya, ini sains juga. Yang menghisap darah cuma nyamuk betina. Nyamuk jantan buat apa? Nyamuk jantan dia tak hisap darah tuan-tuan. Ya, nyamuk jantan dia apa? Ini nyamuk betina Nyamuk jantan dia menghisap cecair tumbuh-tumbuhan. Dia punya proboscis atau belalai, dia cucuk dekat pokok, dia sedut dia punya cecair. Okey. Dan apabila nyamuk betina ni dia sudah menghisap darah tuan-tuan, menghisap darah, sebenarnya ini boleh bandingkan antara nyamuk betina dengan nyamuk jantan tuan-tuan ya. Bila dia sudah menghisap darah tuan-tuan, apa yang berlaku? Ada satu serangga yang sangat halus, yang mungkin 20 kali lebih kecil daripada nyamuk. Dia akan hinggap di atas badan nyamuk betina saja. Nyamuk jantan dia tak peduli. Sebab serangga kecil ini tuan-tuan, dia nak isap darah yang telah dihisap oleh nyamuk betina. Nampak tuan-tuan ya? Jadi nyamuk betina ni dia punya serangga yang menghisap darah dia, cuma nyamuk betina saja yang akan dihisap. Nyamuk jantan dia tidak dihisap sebab dia tidak ada menghisap darah tuan-tuan Tengok, ini diterbitkan oleh Scientific American. Mosquito have flying blood sucking parasite of their own. Maknanya ya, nyamuk betina lah ya, mempunyai parasit yang menghisap darahnya sendiri tuan-tuan. Dan banyaklah, saya nak tunjukkan gambar dia nanti tuan-tuan ya. Jadi di sinilah tunjukkan it only attack mosquito that are already engorged with blood. Ia hanya menyerang nyamuk yang telah dipenuhi dengan darah. So typically maka leaves male, dia tinggalkan males tuan-tuan macam apa yang Quran sebut ba'udatan fama fawqaha, nyamuk betina dan apa yang ada di atas nyamuk betina saja yang akan dihinggapi oleh benda yang ada di atas itu tuan-tuan Baik, sekarang kita tengok tuan-tuan ini baru ditemui pada 2013. Di sini pun ada di New Guinea, dan semua spesies nyamuk tuan-tuan, spesies atau bangsa nyamuk ni semuanya tuan-tuan yang betina, dia akan ada parasit atau serangga kecil ini yang akan hinggap di atas nyamuk betina tersebut tuan-tuan. Macam inilah tuan-tuan ini gambar betul ni tuan-tuan Tengok, ini ialah nyamuk betina. Yang ini parasit yang saya sebutkan tadi parasit atau yang serangga kecil yang hinggap di badan nyamuk betina sahaja tuan-tuan. Ini dia. Ini dia, benda ni kecil saja tuan-tuan Sekarang kita tengok semua jenis nyamuk, memang dia ada binatang ini yang akan hinggap. Dan binatang ni tuan-tuan, serangga ni, dia punya ujung dia ni, dia punya proboscis tuan-tuan, dia macam mata kail Bila dia dah cucuk, dia tak boleh lepas. Dia cucuk saja, dia akan mati bersama-sama dengan nyamuk betina itu. Dia tak akan lepas tuan-tuan kita tengok. Dia dah cucuk tu, dia tak boleh lepas. Dan kalau dia lepas, akhirnya dia juga akan mati tuan-tuan, sebab dia dah dua-dua akan mati di situ tuan-tuan. Kita tengok video ni tuan-tuan Ini adalah gambar video yang betul tuan-tuan nanti nyamuk ni, kalau binatang ni, kalau serangga kecil ini yang saya kata 20 kali lebih kecil daripada nyamuk ni tuan-tuan, atau mungkin dalam 40 kali kot 30 kali gitu lah tuan-tuan dia tak boleh lepas ni tuan-tuan. Kalau dia nak lepas, dia akan pusing 180 darjah untuk dia melepaskan diri, sebab dia punya ujung cangkuk ni tuan-tuan tak boleh menyebabkan dia lepas. Macam
Mata kail kalau dia dah cangkuk ikan tak boleh lari. Macam ni lah tuan-tuan, ya. Inna Allah la yastahyi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha, atau seperti nyamuk betina atau apa yang ada di atas nyamuk betina itu. Allahu a'lam tuan-tuan, ya. Jadi ini antara rahsia-rahsia, ya, Al-Quran yang kita boleh lihat apabila manusia teknologinya berkembang, tuan-tuan. Jadi dia boleh dapat lihat benda-benda macam ni. Allahu a'lam, ya. Saya rasa cukup untuk malam ni, insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang saya kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan, ya, memberi manfaat kepada kita semua, ya. Saya akhir dengan aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.